Baik, kita juga nak bercakap hari ini tentang keluarga Malaysia perlu amal konsep tasamuh dalam bermasyarakat ataupun kita melihatkan kepada toleransi berlapang dada dalam kita bersikap menerima dan damai terhadap sebarang keadaan, misalnya toleransi dalam agama. Jadi untuk perincian lebih lanjut berkenaan dengan konsep tasamuh ini, kami bawakan menerusi panggilan video pada pagi ini, iaitu Ustaz Nabil Ahmad selaku pendakwah bebas untuk kita bercakap bagaimana untuk kita mengamalkan konsep tasamuh ini dalam bermasyarakat dan juga dalam konsep keluarga Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga. Alhamdulillah segak pagi ni Ustaz. Terima kasih bersama dengan kami. Kita berlapang dada dalam kita membincangkan isu ini. Ustaz, sebelum kita bergerak lanjut, kita mengkoordinasikan dan juga mengkorelasikan isu ini dengan keluarga Malaysia. Apakah itu yang dimaksudkan dengan tasamuh dari segi bahasa dan juga prinsipnya itu? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara saya Ismail, Syahida, sahabat, rakan-rakan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada kita seluruh masyarakat di Malaysia, terutama kita yang memegang panji-panji agama, dan sudah pastinya seluruh warga Malaysia, tak kira pelbagai agama, bangsa dan seumpama dengannya. Yang kita nak ialah perkara yang menyatu padukan kita. Ya, betul. Kata Ismail tadi, bila melihat dari sudut toleransi, bahasa mudah kita faham, menghormati hak orang lain dalam masa yang sama, jangan kita ambil hak orang lain. Islam meletakkan satu konsep yang dinamakan tasamuh, yang dikemukakan, yang diusulkan, dan diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan perkara namanya tasamuh ini perkara yang amat-amat ditekankan dalam hubungan kita sama manusia. Walaupun tidak ada secara khusus ayat Al-Quran yang disebut berkenaan dengan tasamuh, tapi ada juga berkenaan dengan ayat-ayat Quran yang Allah ceritakan tentang prinsip-prinsip tasamuh seperti kata Ismail tadi. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam surah Al-Hujurat Allah sebut, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah memberikan penekanan bahawa dalam ayat ini, dalam ayat yang menceritakan tentang perihal wahai sekalian manusia, Allah bertegas, sekalian manusia, aku ciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan wanita, daripada pelbagai jenis suku, bangsa, kaum, untuk kamu saling kenal mengenali. Inilah hakikat untuk kita mengikat namanya hubungan kemanusiaan, hubungan secara fitrah kita sesama kita, untuk melihat sejauh mana kita nak menonjolkan ciri-ciri yang boleh membawa kepada nilai-nilai keamanan, keharmonian dalam kita lingkungan perpaduan rumah tangga kita, terutama rumah tangga di Malaysia ini sendiri. Maka sebab itulah bila melihat dari sudut toleransi, tasamuh, perkara yang perlu kita tekankan ialah macam mana Islam untuk mengajar masyarakat seluruhnya untuk melihat tentang keindahan kita bersama-sama memelihara hak masing-masing, terutama dari sudut hak agama, bahkan hak budaya yang sepatutnya kita semai dengan baik. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW, ketika mana Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi SAW, hadis ini riwayatnya sahih pada riwayat hadis Muslim dan juga Tirmizi. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayul adyani ahabbu ilallah, apakah agama yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi SAW, ya, al-hanifiyyatus samhah, al-hanifiyyatus samhah, iaitu agama yang lurus lagi ada nilai toleransi. Di sinilah kataan samhah membawa maksud tasamuh, kita saling menghormati hak orang lain. Bukan berarti kita menggadaikan prinsip agama, tidak. Tetapi kita nak menunjukkan ciri-ciri bahawa hak untuk kita mengamalkan tidak menjadi satu halangan. Bahkan di sanalah kita saling semai menyemai antara satu sama lain, terutama dari sudut keagamaan. Sudah pasti setiap agama nak memelihara hak penganutnya, terutama dari sudut ibadat, ataupun kita katakan hubungan kita dengan Tuhan, kemudian pula hubungan kita dengan manusia. Sudah pasti semua agama membawa kepada unsur-unsur yang sama. Ini asas dalam agama untuk kita lihat dan kita semai bersama. Dan pastinya untuk peringkat awal saya rasa pengenalannya ialah lebih kita faham bahawa kita menghormati hak orang lain, terutama dari sudut agama, dari sudut budaya, ataupun segala amalan-amalan kita
di negara yang tercinta ini. Wallahu a'lam. Ustaz, untuk kita mengamalkan sikap tasamuh ini, pancarobannya lebih banyak sekarang ini di zaman moden ini, di mana adanya anasir-anasir luar dengan ideologi barat ini yang menyebabkan pertelingkahan sebenarnya punca di mana keluarga Malaysia mungkin ada sedikit perpalahan akibat tidak bersetuju dengan kenyataan ataupun ideologi yang dikeluarkan ini. Jadi bagaimana secara praktikalnya untuk kita mengamalkan sikap tasamuh ini sebagai salah satu bentuk keluarga Malaysia? Baik, terima kasih Syahida. Soalan yang baik untuk saya sama-sama kongsi dengan tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Agama Islam, agama yang diturunkan bukan khususnya kepada kita umat Islam sahaja, tapi untuk sekalian umat. Melihat tentang indahnya agama dan menjadi sebagai satu agama contoh kepada setiap budaya yang lain dan agama yang lain. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, jika kita lihat satu ayat Quran bila Allah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dalam keadaan kita hari ini berdepan dengan semua isu, kata Allah, pesan Allah ya untuk kita dalam surah Al-An'am ayat 108, Allah sebut wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubullahu aduwan bighairi ilmin. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Allah pesan pada kita Syahida, Ismail, sahabat-sahabat, rakan-rakan para penonton dirahmati Allah sekalian, jangan kamu memaki sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain daripada Allah, kerana mereka sudah pasti satu masa nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Inilah perkara yang perlu kita jaga, penghormatan terhadap agama mereka sendiri. Sebab itu dalam Quran pun Allah sebut, Nabi memberikan satu penjelasan kan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku, kata Nabi SAW dalam ayat Quran tadi. Nak menunjukkan bahawa Allah bagi penekanan kepada kita bahawa jangan diganggu, jangan dikacau, jangan dirobek. Setiap pengamalan agama-agama lain sudah pasti mereka membawa kepada unsur-unsur keharmonian dan perpaduan. Begitu juga dengan kita, agama kita. Sudah pasti kita meletakkan agama sebagai asas. Sudah pasti di sana bila mana letakkan agama dalam hidup, kita tidak akan terlari ataupun kita tidak akan simpang membawa kepada jalan lain. Akhirnya kita tersesat dan boleh membawa kepada unsur-unsur tadi, pertelingkahan, akhirnya permusuhan dan akhirnya pergaduhan. Wal'iyadzubillah min zalik. Maka setidak-tidaknya kita dalam mengamalkan segala bentuk pengamalan agama dan budaya, tolong jangan sampai kita memaki, mencaci, apatah lagi membuat suatu benda yang boleh menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Itu pesan Allah, terutama dari sudut kita yang menerima pelbagai bentuk izm-izm, pemahaman, pemikiran ni hari ini. Syahida, Ismail, mudah depan mata. Bangun-bangun pagi celik-celik je dah sampai dah fitnah yang pertama. Gitu. Bukan sampai pada peringatan, sampai fitnah dah. Oh, kita pun terus forward je. Lepas tu terus bincang pula dalam grup. Ini perkara yang perlu dilihat tentang unsur-unsur yang menjaga nilai keharmonian. Apatah lagi bila mana Nabi pun sebut, Allah pun sebut, kita nak meraihkan agama, sehingga Nabi sebut kamu agama kamu, kami agama kami. Dan prinsip asas, cuba lihat balik tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, ketika mana Nabi membina negara Islam yang pertama di Madinah Al-Munawwarah, Nabi meletakkan satu garis panduan, iaitu piagam Madinah. Di antara ciri-ciri yang ada pada piagam Madinah ialah kebebasan hak untuk beragama. Tapi paling penting meletakkan bahawa Islam sebagai agama negara, dalam masa yang sama agama lain bebas untuk diamalkan. Ini ciri dan ia diamalkan di negara kita sehingga hari ini keharmonian, perpaduan, bahkan keamanan dijaga dan terjaga. Kerana apa? Setiap bangsa, setiap kaum masing-masing memiliki hak. Dalam masa yang sama kita tidak mengganggu dan menghuru-harakan setiap pegangan-pegangan pada agama dan bangsa-bangsa dengan budaya mereka sendiri. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Piagam Madinah itu menjadi sumber rujukan kepada penggubalan undang-undang sebuah negara yang mengamalkan dan juga majoritinya masyarakat Islam seperti mana di Malaysia. Ustaz, itu kita faham menghormati agama masing-masing dan juga memberikan ruang kebebasan beragama kepada agama masing-masing. Cuma ada satu garis halus pemisah untuk keterbatasan bagi seseorang penganut agama untuk tidak melakukan seperti mana penganut agama yang lain ataupun tidak menyerupai seperti mana penganut agama yang lain. Contohnya dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, ada keterbatasan untuk kita tidak melanggar batas-batas dalam agama Islam dan tidak menyerupai seperti mana penganut-penganut agama yang lain. Jadi bagaimana perkara ini diperjelaskan supaya pemahaman kebebasan beragama itu boleh dibanding bezakan dengan keterbatasan untuk tidak menyerupai amalan-amalan penganut agama yang lain, Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila mana melihat tentang
keterbatasan tadi. Ini perkara yang perlu kita ambil perhatian bersama-sama. Terutama dari sudut batas-batas agama yang membuatkan kadang-kadang kita bergaduh kerana dengan sedikitlah sentuhan pada tahap-tahap dan batasan-batasan agama tadi. Asas dan basicnya begini tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Saya nak bawa pada tuan-tuan, kita dalam agama ni diberikan satu garis panduan. Ya? Tidak ada larangan untuk kita bergaul, bersahabat, berkawan. Bahkan kita nak meraihkan satu-satu bentuk perayaan yang bukan berkonsepkan kepada ibadat ataupun penyembahan kepada Tuhan mereka. Tak ada batasan. Boleh kita nak pergi, nak ucap, tetapi masih pada ruang lingkup yang dibenarkan pada agama. Kita nak lihat apa perkara yang tidak dibenarkan pada agama ataupun had yang membuatkan kita perlu berhati-hati. Pertama, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, jangan sampai kita berpakaian seperti pakaian mereka yang lain, terutama dalam upacara agama. Itu satu. Ya, nak dijelaskan nanti kita panjangkan. Yang kedua, tak menyerupai mereka, yakni orang yang menyambut agama-agama mereka yang lain dalam bentuk perayaan mereka. Sama ada kita turut meraihkan, kita turut bersama-sama mungkin mengucapkan benda yang tidak sepatutnya sebagai orang yang menjaga agama, perlu dijaga had-hadnya. Begitu juga dengan perkara ketiga yang disebutkan oleh para ulama, tak menyerupai mereka terutama dalam sudut ibadat. Kadang-kadang kita pergi mengunjungi mana-mana tempat ibadat, rumah ibadat mereka, kita pun buat sembahan seperti mereka. Nak ziarah tu, ataupun kita kata nak melawat, tak salah. Orang Cina nak melawat di masjid, tak salah. Kita nak pergi melawat gereja, tak salah. Walaupun ada perihal perbincangan panjang lah. Cuma kita janganlah tiba-tiba nak pergi melawat tanpa ada tujuan. Dia nak pergi melawat ni, dia kena ada tujuan. Mungkin sebab nak pergi nak dapatkan maklumat, info, ataupun mungkin juga dia nak tahu tentang sesuatu, tetapi masih lagi menjaga hak-hak dan batasan. Ni perkara ketiga, jangan sampai kita meniru dalam upacara dan ibadat sesuatu kaum. Ini perkara asas yang ada pada agama untuk memastikan kita dapat menjaga batas-batas dari sudut nama tadi tasamuh. Yang kadang-kadang orang berdebatkan bila sebut tentang tasamuh ni, semua pintu dibuka, semua pintu boleh dibuat. Tidak. Islam menetapkan ada pintu. Macam kita lah, Ismail, Syahidah, rumah kita walaupun banyak pintu tapi kuncinya berbeza-beza. Betul atau tidak? Dia tak kuncinya sama. Begitu juga dengan agama. Ada benda yang dibolehkan, ada benda yang tidak dibolehkan. Ini asas dalam agama. Dan sudah pasti inilah panduan kita untuk kita melihat bahawa Islam ini bukanlah menyekat keseluruhan, tetapi hak kebebasan itu ada. Dalam masa yang sama, batasan ini untuk menjaga terutama perihal akidah, kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua dari sudut amalan, namanya syariah yang kita lakukan. Undang-undang dalam hidup kita yang namanya syar'i itu tadi, sebagai perundangan kita Islam. Dan yang ketiga yang namanya ihsan, hubungan kita dengan manusia. Sebab itu kita kena jaga betul-betul di sudut agama, tidaklah sampai memberatkan kita. Dan mungkin saya nak menyebut tentang kata-kata daripada seorang ulama, namanya Syekh Salim Al-Halili. Dia sebut ada beberapa karakter yang perlu ada pada diri kita. Bila sebut tentang batasan tadi, ini beberapa karakter yang perlu ada dalam diri kita. Pertama, kerelaan hati kerana kemuliaan dan kedermawanan. Kedua, kelapangan dada kerana kebersihan hati dan ketakwaan. Ketiga, kelemah lembutan kerana kemudahan. Keempat, muka yang ceria kerana kegembiraan. Kelima, rendah diri di hadapan kaum muslimin tanpa rasa kehinaan. Dan yang terakhirnya, memudahkan dalam urusan berdakwah tanpa ada sekatan dan paksaan. Ini di antara asas yang paling penting untuk menjaga hak-hak masing-masing. Dalam masa yang sama, kita juga dapat menjaga hak kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana memberikan penjelasan dan juga pencerahan berkenaan tentang konsep tasamuh yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika dahulu untuk berikan tentang bagaimana konsep itu diterjemahkan dalam keluarga Malaysia. Terima kasih Ustaz kerana bersama kami pada pagi.